Seterusnya, Korea Utara pada Jumaat mengumumkan memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Langkah itu diambil selepas Kuala Lumpur mengekstradisi seorang rakyatnya ke Amerika Syarikat. Susulan itu, Kementerian Luar dalam satu kenyataan pada Jumaat menzahirkan kekesalan terhadap keputusan Korea Utara dan bagi memahami sejauh mana kesan tindakan Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia khususnya terhadap keseimbangan keamanan di rantau Asia. Kita bersama di talian pada ketika ini penganalisis politik Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, bagaimana untuk kita melihat sebelum ini pada 2017 kita umumkan persona non grata kepada Duta Korea Utara sendiri. Ini adalah kali kedua kalau kita bersifatkan hubungan yang tegang antara kedua negara. Bagaimana ini memberikan kesan bukan sahaja kepada hubungan dua hala tetapi juga perkembangan kestabilan politik dan geopolitik serantau mungkin? Betul. Pertamanya bagi saya tindakan ini bukan satu yang mengejutkan ya, kerana kita lihat selepas pembunuhan Kim Jong Nam di Kuala Lumpur, kita dapati hubungan Malaysia dengan Korea Utara sudah semakin tegang. Ya, banyak tindakan-tindakan yang telah pun kita ambil seperti mana kita telah menarik balik visa yang kita tahu sebelum ini mana-mana rakyat Korea Utara yang ingin datang ke Malaysia mereka tidak perlu untuk menggunakan sebarang pas lawatan ataupun visa. Maka kita telah menarik keistimewaan tersebut dan juga kita pun telah memanggil ramai pegawai kedutaan kita sebelum ini di Korea Utara untuk pulang ke Malaysia. Dan hubungan sebegini yang telah berlaku ini agak dingin walaupun mungkin secara diplomatik hubungan itu ada, namun kita dapati hubungan secara sebelum ini yang sangat baik itu telah pun kita lihat tidak lagi menjadi seperti sebelum ini. Dan apabila kita telah mengekstradisi seorang ahli perniagaan Korea yang terlibat secara langsung di dalam pengubalan wang haram ke Amerika, maka sudah tentulah Korea Utara agak marah dengan tindakan kita dan terus memutuskan hubungan diplomatik. Bagi saya sebenarnya yang sangat rugi dari segi kalau kita lihat geopolitik antarabangsa sudah tentulah pihak Korea Utara, kerana dengan dasar pemencilan negara tersebut di mana kita lihat hubungan diplomatik Korea Utara dengan banyak negara di dunia ini kadang-kadang tidak begitu rapat. Seperti mana sebelum ini kita lihat Malaysia agak beruntung kerana hubungan baik dengan Korea Utara, maka kita banyak boleh mengadakan perbincangan, dialog dan sebagainya, kerana secara tak langsung sebagai sebuah negara yang mengamalkan konsep kesederhanaan dalam dasar politik luar, maka sudah tentulah Malaysia dilihat antara negara yang mampu untuk mengadakan perbincangan, dialog dan sebagainya, kerana mungkin negara-negara besar yang lain seperti Amerika sebelum ini kita lihat tidak begitu rapat dan mempunyai hubungan yang dingin, apatah lagi Korea Selatan. Jadi sebab itulah kesempatan hubungan baik Malaysia dengan Korea Utara sebelum ini telah digunakan oleh United Nations terutamanya dan negara-negara besar yang lain untuk memastikan bahawa dialog terus boleh diadakan, kerjasama boleh diadakan bagi memastikan bahawa secara tidak langsung at least Korea Utara boleh juga mendapatkan apa-apa maklumat dan pihak luar juga boleh memberikan apa-apa input terutama berkaitan dengan projek nuklear di Korea Utara sendiri. Namun apabila terputusnya hubungan diplomatik, maka sudah tentulah ia memberi kesan bukan sahaja kepada keadaan dalaman Korea Utara itu sendiri, bahkan yang lebih penting ialah Korea Utara akan rugi kerana tidak ada lagi rakan negara luar yang sangat baik seperti mana kita lihat dalam konteks negara kita yang mengamalkan konsep kesederhanaan. Walaupun kita tahu di rantau ini Korea Utara juga mempunyai hubungan dengan Cambodia dan juga Laos dan juga Indonesia. Namun hubungan yang termeterai antara Korea Utara dengan Malaysia adalah sangat unik. Ya, kerana sebab itulah kita lihat banyak faedah-faedah bukan sahaja di kalangan rakyat Korea Utara sendiri yang seringkali datang bukan sahaja berniaga, melawat dan sebagainya. Bahkan juga kita telah pun mengadakan pelbagai misi perdagangan, pelancongan, pendidikan dan sebagainya yang menguntungkan negara Korea Utara sendiri. Namun saya lihat antara kesan yang besar sudah tentulah yang pertama Korea Utara akan kehilangan satu lagi rakan diplomatik mereka yang mampu untuk menjadi antara pihak tengah yang boleh menyambungkan hubungan antara Korea Utara dengan negara-negara luar dan negara-negara di rantau ini. Ya, kerana kalau kita lihat Cambodia dan Laos, dasar mereka lebih kurang sama kerana
Laos misalnya adalah rejim komunis, ditadbir oleh rejim komunis dan parti komunis yang menguasai negara. Begitu juga Cambodia, walaupun Han Sen memerintah Cambodia sebelum ini, namun kita dapati corak pemerintahan itu tidak banyak dengan proses demokrasi, dengan hak-hak demokrasi yang tidak begitu luas di Cambodia sendiri. Jadi sudah tentulah Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang sepenuhnya, maka sudah tentulah banyak perkara-perkara penting yang boleh disalurkan oleh Malaysia, terutamanya kepada Korea Utara, terutama bagi memastikan bahawa Korea Utara tidak terasing dengan dunia-dunia luar, terutamanya Eropah dan juga Asia. Jadi sudah tentulah yang paling utama kerugian besar ialah dari segi diplomatik dengan negara-negara demokrasi, terutama negara demokrasi sederhana seperti mana yang mengamalkan pendekatan sederhana seperti Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga sudah tentulah apabila putusnya hubungan diplomatik, maka sudah tentulah aspek-aspek lain seperti perdagangan, pendidikan, pelancongan juga akan turut terhenti. Ya, kerana masing-masing negara akan pasti mengadakan sekatan-sekatan tertentu, terutamanya bukan saja di pihak kita, bahkan juga di pihak Korea Utara. Jadi saya kira banyak juga kesan, walaupun kita lihat hubungan dingin di antara Malaysia dan Korea Utara ini telah pun berlaku beberapa lama sebelum ini, namun apabila hubungan diplomatik sudah tiada, maka sudah pastilah banyak perkara-perkara yang akan rugi, bukan saja di pihak Korea Utara, bahkan juga mungkin kita sebagai sebuah negara yang mementingkan keamanan sejagat, maka sudah tentulah ia merupakan satu kerugian besar kepada geopolitik dunia terutamanya. Prof, secara ringkasnya Prof, adakah kita perlu bersiap siaga, Malaysia juga perlu bersiap siaga terhadap mungkin ancaman di masa hadapan, khususnya dalam konteks hubungan dengan Korea Utara sendiri, kerana kenyataan Korea Utara juga menyebut bahawa Malaysia akan menanggung tanggungjawab penuh terhadap kesemua akibat yang bakal berlaku antara dua negara. Adakah ini satu bentuk ancaman? Bagaimana kita perlu bersedia dengan perkara ini? Secara ringkasnya Prof. Ya, betul. Saya setuju, ya, kerana antara satu kebaikan yang kita ada apabila kita menjalin hubungan dengan Korea Utara ialah sudah tentulah sebagai sebuah negara komunis sepenuhnya dan negara yang mempunyai aspek ketenteraan seperti nuclear weapon, sudah tentulah ianya memberikan satu ancaman juga bukan saja kepada Malaysia, bahkan juga kepada rantau Asia ini. Jadi sudah tentulah kita perlu mengambil kira ancaman tersebut. Dan perlulah negara kita bersiap siaga kerana kita tidak tahu, ya, kerana Korea Utara mempunyai keupayaan tersebut. Ya, mereka seringkali menyerang South Korea misalnya dengan serangan-serangan bukan sahaja nuclear weapon, bahkan juga kita lihat ketenteraan mereka juga adalah antara tentera-tentera yang sanggup menyerang apa sahaja jika diarahkan oleh presiden mereka. Jadi sudah tentulah sebagai sebuah negara, walaupun kita sentiasa menekankan kepada keamanan, namun kita tidak boleh lari bahawa ada ketikanya negara-negara yang mempunyai ketenteraan dan juga senjata nuklear ini boleh memberikan ancaman kepada negara kecil seperti negara kita, dan sudah tentulah bagi mengelak kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti ini berlaku, maka kita perlu bersiap siaga daripada sekarang dan mungkin mengadakan proses dialog bukan sahaja dengan negara-negara besarnya lain, bahkan juga dengan Korea Selatan sendiri, yang mungkin dengan adanya perbincangan yang berterusan, hubungan diplomatik berterusan dengan negara jiran Korea Utara seperti Korea Selatan, maka kita boleh mengekang apa juga bentuk ancaman atau serangan yang bakal dihadapi oleh negara kita.